Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita untuk kali yang kedua dalam slot Ekonomi 1. Pada kali ini saya akan menghuraikan kepada semua pelajar isi pelajaran di dalam bab 3 untuk Ekonomi 1, iaitu teori pengeluaran dan kos pengeluaran. Sebagai mukaddimah, saya akan mendefinisikan kepada para pelajar 4 konsep asas di dalam bab 3, iaitu firma. Firma ialah satu unit pengeluaran yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan output. Contoh bagi firma ialah syarikat Petronas, iaitu sebuah firma yang mengeluarkan minyak. Industri. Industri ialah gabungan firma-firma yang mengeluarkan output yang sama. Contohnya industri petroleum, iaitu gabungan semua firma petroleum seperti Petronas, Petron, Shell dan lain-lain. Input. Input ialah faktor-faktor pengeluaran yang akan digabungkan untuk menghasilkan barangan. Contohnya besi di dalam penghasilan rumah. Output. Output ialah keluaran yang dihasilkan daripada proses pengeluaran oleh firma, contohnya rumah yang dihasilkan daripada besi. Seterusnya, para pelajar mestilah mengetahui perbezaan di antara dua konsep jangka masa di dalam proses pengeluaran. Firma akan menghadapi dua jangka masa di dalam pengeluaran, iaitu yang pertamanya adalah jangka masa pendek dan yang keduanya adalah jangka masa panjang. Perbezaan kedua jangka masa ini ialah, pertamanya, jangka masa pendek terdapat dua jenis input, iaitu input tetap dan input berubah. Sebaliknya, dalam jangka masa panjang, semua input adalah input berubah. Keduanya, dalam jangka masa pendek, output hanya dapat ditingkatkan dengan tambahan input berubah. Input tetap tidak berubah. Sebaliknya, dalam jangka masa panjang, semua input dapat ditambah untuk menambahkan output. Ketiganya, dalam jangka masa pendek, penawaran adalah tidak anjal. Dan sebaliknya, dalam jangka masa panjang, penawaran adalah anjal. Seterusnya lagi, saya huraikan tentang perbezaan di antara input tetap dan input berubah yang wujud dalam jangka masa pendek. Input tetap tidak berubah walaupun output bertambah. Sebaliknya, input berubah bertambah apabila output bertambah. Keduanya, input tetap wujud walaupun output adalah kosong. Sebaliknya, input berubah tiada wujud bila output adalah kosong. Contoh bagi input tetap ialah bangunan kilang dan contoh bagi input berubah ialah buruh. Berikutnya, saya akan huraikan satu konsep yang maha penting di dalam jangka masa pendek, iaitu hukum pulangan berkurangan. Hukum pulangan berkurangan menyatakan apabila sesuatu input berubah ditambah kepada input tetap secara berterusan, pada mulanya keluaran meningkat dengan kadar meningkat. Kemudian keluaran akan meningkat dengan kadar berkurang dan akhirnya keluaran akan menurun. Hukum pulangan berkurangan ini dibahagikan kepada 3 hukum pulangan sud, iaitu pertama, hukum pulangan sud bertambah. Hukum pulangan sud bertambah menyatakan pada mulanya apabila input berubah ditambah kepada input tetap, keluaran akan meningkat pada kadar yang semakin meningkat. Keduanya, hukum pulangan sud berkurang. Hukum pulangan sud berkurang menyatakan apabila input berubah terus ditambah kepada input tetap, keluaran akan meningkat tetapi pada kadar semakin berkurangan. Dan yang ketiganya ialah hukum pulangan sud negatif. Hukum pulangan sud negatif menyatakan apabila input berubah terus ditambah kepada satu input tetap, maka akhirnya keluaran akan menurun. Ketiga-tiga hukum pulangan sud tersebut dapat dihuraikan dengan menggunakan gambar rajah kelok jumlah keluaran, iaitu TP, Total of Product, dan kelok keluaran sud, iaitu MP, Marginal of Product.
hukum pulangan sud bertambah ditunjukkan oleh bahagian menaik kelok MP iaitu dari titik A ke titik B, dan bagi kelok TP pula iaitu bahagian cekung kelok jumlah keluaran daripada titik O ke titik F. Hukum pulangan sud berkurangan ditunjukkan oleh bahagian menurun kelok MP iaitu dari titik B ke titik LO, dan bahagian cembung kelok jumlah keluaran iaitu dari titik F ke titik G. Hukum pulangan sud negatif pula ditunjukkan oleh bahagian negatif kelok MP iaitu bahagian kelok MP di bawah titik LO, dan bahagian menurun kelok jumlah keluaran iaitu dari titik G ke TP. Di dalam teori pengeluaran, para pelajar mesti dapat menghuraikan tentang hubungan di antara kelok keluaran purata AP, average of product, dan kelok keluaran sud iaitu marginal of product. Soalan di dalam bab, soalan di bahagian B biasanya menampilkan soalan berkaitan dengan hubungan di antara AP dan juga MP. Jadi hubungan di antara MP dan AP dapat dijelaskan seperti berikut. Apabila keluaran purata meningkat, keluaran sud lebih besar daripada keluaran purata. Secara gambar rajah, kelok MP berada di atas kelok AP. Yang keduanya, apabila keluaran purata mencapai titik maksimum, keluaran sud sama dengan keluaran purata. Kelok MP akan memotong kelok AP pada titik maksimum kelok AP. Apabila keluaran purata menurun, keluaran sud lebih kecil daripada keluaran purata, dan secara gambar rajah, kelok AP berada di atas kelok MP. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya, kita akan mengkaji pula isi pelajaran bagi kos pengeluaran firma di dalam menghasilkan sesuatu barangan. Terdapat dua konsep kos yang awal yang perlu diingatkan oleh semua pelajar, iaitu pertamanya adalah kos eksplisit. Apakah itu kos eksplisit? Kos eksplisit ialah kos yang dibayar dengan wang atau bayaran atas penggunaan faktor milik orang lain. Contoh bagi kos eksplisit ialah upah buruh yang digunakan di dalam proses pengeluaran. Keduanya ialah kos implisit. Apakah itu kos implisit? Kos implisit iaitu kos yang dialami firma yang tidak melibatkan bayaran dengan wang ataupun kos lepas atas penggunaan faktor-faktor milik firma itu sendiri. Sebagai contoh, kos implisit ialah sewa kedai milik firma itu sendiri. Seterusnya, di bawah tajuk kos pengeluaran jangka pendek, saya akan jelaskan tentang 7 konsep kos yang sangat perlu dikuasai oleh para pelajar untuk membolehkan para pelajar menjawab soalan dengan baik. Pertamanya adalah konsep jumlah kos dan bahasa Inggeris. Singkatannya adalah TC, iaitu Total of Cost. Definisi bagi jumlah kos ialah jumlah perbelanjaan firma ke atas faktor-faktor pengeluaran yang digunakan di dalam proses pengeluaran. Secara formula, jumlah kos diperolehi dengan hasil tambah FC, iaitu kos tetap, dan VC, iaitu kos berubah, ataupun AC, iaitu kos purata didarabkan dengan Q, iaitu kuantiti keluaran. Yang keduanya, konsep kos tetap. Kos tetap singkatannya yang digunakan adalah FC, iaitu fixed cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost ialah perbelanjaan firma ke atas input tetap. Contohnya adalah sewa bangunan ataupun sewa tanah. FC diperolehi dengan cara TC ditolakkan dengan VC. Jumlah kos ditolakkan dengan kos berubah. Ataupun average fixed cost didarabkan dengan Q, iaitu purata kos tetap didarabkan dengan keluaran. Yang ketiga, konsep kos berubah. Singkatannya adalah VC, variable cost. Variable cost ialah perbelanjaan firma ke atas input berubah. Contohnya adalah upah kepada buruh. Buruh adalah input berubah. Formula untuk mendapatkan kos berubah ialah TC, total cost, ditolakkan dengan FC, fixed cost, ataupun AVC didarabkan dengan Q.
Yang keempatnya adalah kos purata. Singkatannya adalah AC, Average of Cost. Average of Cost ialah kos per unit output. Kos per unit output diperolehi dengan TC dibahagikan dengan Q ataupun AFC ditambahkan dengan AVC. Yang keseterusnya, kos tetap purata. Kos tetap purata singkatannya adalah AFC, Average Fixed Cost. Apa itu Average Fixed Cost? Average Fixed Cost ialah kos tetap per unit output. Ia diperolehi dengan FC dibahagikan dengan Q ataupun AC ditolak dengan AVC. Yang keenam, kos berubah purata. Singkatannya adalah AVC. AVC ialah Average Variable Cost, iaitu kos berubah per unit output. Kos berubah per unit output diperolehi dengan VC dibahagikan dengan Q ataupun AC ditolakkan dengan AFC. Dan yang ketujuh, yang terakhir, di dalam teori kos jangka pendek ialah kos marginal. Kos marginal singkatannya adalah MC, iaitu marginal cost. Marginal cost ialah tambahan kos akibat tambahan seunit output. Ia diperolehi dengan perubahan TC dibahagikan dengan perubahan Q ataupun dengan formula perubahan VC dibahagikan dengan perubahan Q. Di dalam jangka masa panjang pula, hanya terdapat dua jenis konsep kos, iaitu yang pertamanya ialah kos purata jangka panjang, LAC, Long Run Average Cost, yang dipanggil juga kelok perancangan firma ataupun kelok kandung. Ini kerana kelok ini terhasil daripada sambungan titik-titik kos paling minimum yang diperolehi firma apabila mengeluarkan output pada jumlah yang tertentu. Dan yang keduanya ialah kos sud jangka panjang, LMC. Seterusnya, marilah kita lihat bentuk fungsi ataupun persamaan kos dalam jangka masa pendek dan juga di dalam jangka masa panjang. Di dalam jangka masa pendek, fungsi kos ditulis seperti contoh yang berikut. TC sama dengan FC tambah VC. Jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Contohnya ialah TC sama dengan 100 tambah 2Q. 100 ialah kos tetap yang tidak bergantung kepada output. Walaupun output meningkat, kos tetap tidak berubah. 2Q ialah kos berubah yang menunjukkan bahawa bila output Q meningkat, maka TC akan meningkat. Seterusnya, fungsi kos jangka panjang. Fungsi kos jangka panjang pula ditulis seperti mana contoh berikut. TC jumlah kos sama dengan 5Q. Bermakna, apabila output meningkat, jumlah kos meningkat. Semua kos adalah kos berubah. Berikutnya, marilah kita melukis dan menjelaskan hubungan antara kelok kos purata AC dengan kelok kos marginal MC. Kelok kos sud MC, marginal cost, mestilah dilukis dalam bentuk memotong dari bawah kelok kos purata, iaitu AC, Average of Cost. Terdapat tiga hubungan antara kos sud dengan kos purata, iaitu pertama, apabila kos purata menurun, kos sud lebih kecil daripada kos purata. Yang keduanya, apabila kos purata adalah minimum, kos sud sama dengan kos purata, iaitu kelok kos sud akan memotong dari bawah kelok kos purata. Dan yang ketiganya ialah apabila kos purata menaik, kos sud lebih besar daripada kos purata. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan, iaitu dua tajuk yang sangat penting dalam jangka masa panjang yang sering keluar dalam bahagian esei, iaitu bahagian B, penyoalan ekonomi 1 peringkat STPM. Apakah ekonomi bidangan? Ekonomi bidangan ialah faedah
kepada firma dalam bentuk pengurangan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di dalam dan di luar firma apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Apakah tak ekonomi bidangan? Tak ekonomi bidangan ialah keburukan yang dialami firma dalam bentuk peningkatan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di dalam dan di luar firma apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan dibahagikan berdasarkan kepada konsep perubahan dalaman, iaitu perubahan yang berlaku di dalam firma itu sendiri dan di luar firma ataupun disebut di dalam industri. Jadi faktor dalaman akan mewujudkan dua konsep, iaitu pertama, ekonomi bidangan dalaman. Ekonomi bidangan dalaman ialah faedah kepada firma dalam bentuk pengurangan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di dalam firma apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Tak ekonomi bidangan dalaman. Tak ekonomi bidangan dalaman adalah keburukan kepada firma dalam bentuk peningkatan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di dalam firma apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Kedua-dua ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan ditunjukkan di atas skala LC yang sama. Secara gambar rajah, ekonomi bidangan dalaman ditunjukkan pada bahagian menurun kelok kos purata jangka panjang LAC dan tak ekonomi bidangan dalaman pula ditunjukkan pada bahagian menaik kelok kos purata jangka panjang. Terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman. Saya huraikan dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi bidangan dalaman. Faktor-faktornya ialah yang pertama, ekonomi pengkhususan. Para pelajar mesti menegaskan dalam memberikan main point atau fakta utama di dalam jawapan, perkataan ekonomi adalah wajib disertakan bagi permulaan fakta utama. Ekonomi pengkhususan. Ekonomi pengkhususan bermaksud adanya pengkhususan kerja dalam pengeluaran, buruh akan menjadi lebih cekap, daya pengeluaran firma meningkat, LAC akan jatuh ataupun menurun. Yang keduanya, ekonomi pengurusan. Ekonomi pengurusan bermaksud firma mendapatkan pengurus yang cekap apabila membesarkan skil pengeluarannya dan daya pengeluaran firma akan meningkat, LAC menurun. Yang ketiga, ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan diperoleh oleh firma apabila firma membesarkan skil pengeluarannya, firma akan mudah mendapatkan modal dengan kadar pinjaman yang murah. Jadi, LAC akan menurun. Yang keempatnya adalah ekonomi pemasaran. Firma dapat membeli secara pukal input-input daripada firma-firma yang lain dan juga terus daripada kilang dengan harga yang lebih murah dan ini akan menyebabkan LAC menurun. Yang kelimanya ialah ekonomi teknikal ataupun ekonomi R&D. Jadi firma besar dapat melakukan R&D dan dapat menggunakan alat yang lebih moden yang dapat meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya, LAC akan menurun. Bagi tak ekonomi bidangan dalaman pula, faktor-faktornya ialah yang pertama, tak ekonomi pengkhususan. Adanya pengkhususan kerja dalam pengeluaran, akhirnya buruh akan menjadi bosan. Ini akan menjatuhkan daya pengeluaran. LAC akan meningkat. Yang keduanya ialah tak ekonomi pengurusan. Firma besar menyebabkan masalah pengurusan menjadi terlalu kompleks. Daya pengeluaran firma akan jatuh, LAC meningkat. Yang ketiganya ialah tak ekonomi keuangan. Firma besar, pengurusan keuangannya akan menjadi rumit dan akhirnya LAC akan meningkat. Yang keempatnya ialah tak ekonomi pemasaran. Pengeluaran berskala besar akan berlaku lebihan stok, kos penyimpanan meningkat,
LAC akan meningkat. Dan yang kelimanya yang terakhir ialah tak ekonomi teknikal ataupun tak ekonomi R&D, penggunaan alatan moden yang banyak, berlaku susut nilai dan kos baik pulih yang tinggi akan menyebabkan LAC meningkat. Seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat pula perubahan-perubahan yang berlaku di luar firma ataupun di dalam industri yang akan mewujudkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Apa itu ekonomi bidangan luaran? Ekonomi bidangan luaran ialah faedah kepada firma dalam bentuk pengurangan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di luar firma atau di dalam industri apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Tak ekonomi bidangan luaran ialah keburukan pada firma dalam bentuk peningkatan kos per unit output akibat daripada perkembangan yang berlaku di luar firma atau di dalam industri apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Secara gambar rajah, ekonomi bidangan luaran ditunjukkan oleh pergerakan ke bawah, keluk kos purata jangka panjang yang menunjukkan pengurangan kos purata secara keseluruhan pada semua tingkat output, iaitu dari kelo LACO ke kelo LAC1 yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku di dalam industri apabila firma membesarkan skil pengeluarannya. Dan tak ekonomi bidangan luaran pula ditunjukkan oleh pergerakan ke atas kelo kos purata jangka panjang yang menunjukkan peningkatan kos purata secara keseluruhan pada semua tingkat output yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku di dalam industri. Akhirnya, untuk topik ini, para pelajar mesti dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi bidangan luaran ialah, pertamanya, iaitu ekonomi buruh mahir. Ekonomi buruh mahir wujud apabila perkembangan industri melahirkan ramai buruh mahir, jadi firma dapat mengurangkan kos latihan, akhirnya LAC jatuh. Yang keduanya ialah ekonomi teknologi maklumat. Kemajuan teknologi maklumat akan meningkatkan daya pengeluaran firma, LAC akan jatuh. Yang ketiganya ialah ekonomi infrastruktur. Kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan akan menjimatkan kos operasi dan masa firma, LAC akan jatuh. Yang keempatnya ialah ekonomi R&D. Hasil pendidikan badan tertentu akan menghasilkan teknik pengeluaran moden yang dapat meningkatkan pengeluaran firma dan akhirnya LAC akan jatuh. Dan kelimanya ialah ekonomi pertempatan. Firma mudah mendapatkan bekalan input dari firma lain yang mengeluarkan produk yang berkaitan, akhirnya LAC akan jatuh. Faktor-faktor tak ekonomi bidangan luaran pula ialah, pertamanya ialah tak ekonomi buruh mahir. Buruh mahir suka diperolehi, kos latihan meningkat, LAC akan naik. Keduanya ialah tak ekonomi lalu lintas. Kawasan industri padat akan berlaku kesesakan lalu lintas menjadi lambat, kos angkutan meningkat, LAC akan meningkat. Yang ketiganya ialah tak ekonomi sumber bahan api. Berlakunya inflasi, bahan api seperti petroleum akan meningkat kosnya. Jadi kos input meningkat, LAC akan naik. Keempatnya ialah tak ekonomi R&D. Penggunaan teknologi asing, kos baik pula yang mahal, LAC akan meningkat. Kelimanya ialah tak ekonomi pemasaran. Persaingan di peringkat global memerlukan firma mengadakan kos periklanan yang tinggi, LAC akan meningkat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya untuk semua pelajar ulangan Ekonomi 1 STPN 2020 dan pelajar Ekonomi 1 STPN 2021. Barakallahu fikum, man jadda wa jada, siapa usaha dia akan dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.